الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت جعله لنا سهلا إذا شئت به سهلا. اللهم نور قلوبنا كما نورت السماوات والأرض. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وفي لساننا نورا. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا فهم النبي والمرسلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan limpah kurnianya, fadlahnya, rahmannya, inayahnya, dapat kita bertemu lagi pada hari ini. Yang mana saya minta maaf, bulan lepas tak hadir ya. Sebab ada program di Perlis, saya mengiringi orang bukan program tadi, mana saya mengiringi Al-Fadhil Ustaz Engku di majlis Perlis sana. Dan Alhamdulillah pada bulan ini kita dapat mengadakan nyambung semula perbincangan kita. Perbincangan kita mengenai sifat 20 berdasarkan matan akidah, berdasarkan matan Ummul Barahin yang telah diterjemahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Safwan bin Syabiri bin Muhammad Zain bin Hasan bin Yaqub hafizahullah. Kita masih lagi membicarakan mengenai sifat ma'ani Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini juga kita nak membicarakan secara khusus sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kita flashback balik bahawasanya sifat kudrat Allah taala hanyalah bertakluk kepada perkara-perkara yang mumkinat. Sebab apa kudrat Allah Ta'ala bertakluk dengan perkara mungkinat? Kerana mengesahkan sesuatu itu bawah takluk kudrat. Sesuatu itu mestilah ia bersifat dengan imkan zati. Itu kena pegang ke kunci dia. Saya ulang sekali lagi. Tuan-tuan, kalau nak belajar ilmu fardhu ain sekadar sifat 20, ramai ustaz-ustaz dah bawa ke pendekatan itu. Bahkan di sekolah-sekolah agama kita pun dah belajar sifat 20 untuk lepas fardhu ain. Dah lepas dah fardhu ain, tuan-tuan. Cumanya apabila kita nak up levelkan lagi diri kita, kita nak menguasaikan lagi pengetahuan dalam ilmu sifat 20 yang lebih lagi, maka sesuailah untuk pada hari ini perbincangan kita. Nah, janganlah kita kata ramai masyarakat Melaka yang dah sekolah, yang tak lepas lagi fardhu ain sifat 20, rasa saya tak berapa kenalah. Kita dah belajar bertahun-tahun dah di sekolah agama, di sekolah kebangsaan, dah belajar dah sifat 20, dah belajar dah tentang apa dia? Tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Bagi pandangan saya, ini telah pun terlepas daripada fardhu ain, dah lepas dah. Jangan mudah-mudah kita menghukumkan kebanyakan manusia itu berdosa kerana tidak lepas fardhu ain sifat 20, tak, tuan-tuan. Ini saya bicara konteks dalam Melaka kerana saya kecil-kecil juga berada di Melaka ya. Walaupun sampai darjah 4 saja. Darjah 5 saya dah duduk Kelantan dah. Baiklah, apabila kita nak up level diri kita, pengetahuan kita, dan yang mananya pengetahuan yang saya bincangkan ini sebagai dasar, sebagai asas untuk kita membicarakan perkara yang lebih jauh lagi. Ini asasnya. Oleh kerana itulah antara asas dalam sifat kudrah tadi kita bicarakan, kudrah dia bertakluk. Kena faham apa itu takluk? Perkaitannya. Kudrah itu dia bertakluk, dia berfungsi, perkaitannya pada tiap-tiap perkara yang mungkinat. Itu kata kunci dia. Kena pegang sampai bila-bila, tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan kekunci kita faham ini, kita tidak jatuh, tidak tersasar, tidak sesat di kemudian hari. Jadinya kudrat dia bertakluk kepada tiap-tiap perkara yang mungkinat. Sebab apa kudrat bertakluk dengan perkara yang mungkinat? Iaitulah tiap-tiap perkara yang nafsiyahnya, dirinya itu bersifat dengan imkan zati. Kena faham tu, imkan zati. Saya bersifat dengan imkan zati, diri saya. Tuan-tuan bersifat dengan imkan zati. Semua makhluk ini bersifat dengan imkan zati. Apa itu imkan zati? Imkan merujuk
boleh menerima ada, boleh menerima tiada. Tu kena pegang pengunci. Nafsiah kita ini menerima ada, menerima tiada. Bahkan sentiasa kita ini berubah-ubah. Sifat kita ini berubah-ubah. Berarti kita bukannya tetap, bahkan perubahan berlaku pada diri kita. Itulah yang dimaksudkan dengan imkan. Sampai bila-bila kita ini menerima perubahan. Perubahan ini dalam bentuk zatinya. Jadi zati kita, realiti asal kita ini adalah imkan. Oleh kerana kita semua ini adalah imkan, maka ta'aluk kudrah Allah Ta'ala bertakluk, berkait dengan diri kita. Tuhan boleh menghidupkan kita, Tuhan boleh mematikan kita. Syurga neraka, imkan zati. Boleh saja Tuhan menciptakan syurga, boleh saja Tuhan memusnahkan neraka, memusnahkan syurga. Dunia ini adalah imkan. Boleh saja Allah Ta'ala wujudkan dunia ini, kemudian boleh saja Tuhan jadikan kiamat, hancurnya dunia ini. Itu kena pegang. Itu adalah ta'aluk bagi kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kudrat dia tidak bertakluk dengan perkara yang jauh, perkara yang mustahilat. Kudrat tidak bertakluk dengan perkara yang wajibat. Sebab apa kudrat tidak bertakluk dengan perkara yang mustahilat? Kerana mustahilat ni sampai bila-bila, sejak dulu sampai bila-bila, dia tidak menerima perubahan daripada tiada kepada ada. Kudrat tidak bertakluk dengan perkara wajibat. Kerana apa? Perkara yang wajibat itu itulah seperti zat Tuhan dan juga sifat Tuhan. Sejak azali lagi, dia tidak akan berubah daripada ada kepada tiada sampai bila-bila. Kita faham tentang kudrat. Oleh kerana itu, apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka doalah kita dengan perkara-perkara yang mungkinat, yang harus Allah Ta'ala ciptakan, yang harus Allah Ta'ala jadikan. Oleh kerana itulah Nabi Musa alaihissalam di Jabal Tur Sinar, Nabi Musa berdoa agar Allah Ta'ala memperlihatkan dirinya. Betul? Ini menunjukkan bila kita nak memohon yang berkaitan dengan perbuatan Allah Ta'ala, ianya adalah perkara yang mungkinat. Artinya melihat Allah Ta'ala itu ialah sesuatu yang mungkin. Boleh saja Allah Ta'ala jadikan. Boleh saja Allah Ta'ala jadikan. Yang dimaksud dengan melihat Allah Ta'ala ini bukanlah merujuk kepada diri Tuhan berubah-ubah. Dulu tak dapat lihat, tiba-tiba dapat lihat. Tidak. Bahkan pada penglihatan kita berubah. Dulu tak dapat lihat, di syurga nanti dapat melihat. Nampak tak perkaitan antara kudrah tadi? Berubahnya mana? Berubah pada kita ke pada Tuhan? Tidak. Hanya pada kita. Itu kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pegang kemas-kemas tuan-tuan. Apabila kita dah faham tentang kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hari ini kita membicarakan pula tentang iradah Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sebelum kudrah, ada tak bicarakan sifat makna yang lain? Ada tak tuan-tuan? Dalam perbincangan kita? Tak. Sebab kita lihat alam ini, apa yang terkandung dalam alam ini, iaitulah kesan dari sesuatu. Kena faham itu. Kita lihat alam inilah kesan dari sesuatu. Dulu tak nak beriman, tiba-tiba sekarang nak beriman. Dulu tak nak buat baik, sekarang nak buat baik. Mana? Kesan daripada sesuatu yang mencetuskan, kesan daripada sesuatu yang menjadikan, kesan sesuatu yang merubahkan. Jadinya daripada sinilah kita mengisbatkan ada sesuatu yang berkuasa, dinamakan sebagai mengisbat kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kekuncinya. Baiklah, setelah kita dapat mengisbatkan bahawasanya ada sesuatu yang berkuasa, yang mana berkuasa ini takluknya, fungsinya, saya banyak pakai bahasa untuk mendekatkan faham tuan-tuan. Bukannya bahasa yang betul-betul berbentuk istilahi, tidak tuan-tuan. Sebab apa? Saya berhadapan dengan audien yang kita orang awam semua. Jadi bahasa yang tak boleh fahamilah untuk mendekatkan faham. Jadi kudrah itu yang kita fahami tentang kudrah apa dia? Apa yang kita faham tentang kuasa? Bukan lihat, kuasa bukan menentukan, kuasa bukannya mendengar, kuasa bukannya mengetahui. Bila sebut saja kuasa ialah menjadikan dan juga menyediakan, itu kuasa. Jadi perkaitan alam ini dengan kudrah ialah jadi. Kenapa baru hari ini
Kenapa 1977, 25 bulan 9, 1977, 1977, Sir Rashid baru lahir. Kenapa tidak pada zaman Nabi Adam? Kalau saya lahir pada tahun Nabi Nuh alaihissalam, ianya masih dalam kudrah Tuhan. Tapi Tuhan tak jadikan. Tuhan menjadikan saya, melahirkan saya 1977. Jadi ini bukan berkaitan tentang kudrah secara khusus. Bukan kesan daripada kudrah secara khusus. Apakah maksud ini? Kita rujuk, bila kita faham begitu, oh, ini melibatkan tentang menentukan. Ini barulah kita melibatkan perkara yang lain. Menentukan. Kudrah dia bukan tentukan, dia jadikan. Bila-bila masa dia jadikan, boleh jadikan. Tapi yang melibatkan pada waktu bila-bila ini terlangsung ataupun terkait dalam bicara menentukan. Jadinya kalau sekadar kudrah saja, maka alam ini tak akan wujud sampai bila-bila. Kerana Tuhan mampu saja menjadikan, tapi Tuhan tak boleh menentukan. Tuhan seperti robot, dia ada kemampuan untuk menggerakkan sesuatu, tapi kalau dia tidak ada iradah, sampai bila-bila robot duduk kat sebelah satu je. Perlu ada sesuatu yang men-settingkan, menekankan butang untuk dia bergerak. Ada sesuatu ni cetusan yang dinamakan sebagai menentukan. Makanya akan kembali kepada mestilah Tuhan itu yang bersifat dengan kudrah itu, dia juga bersifat dengan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah. Jadinya ini perbincangan kita. Lalunya kata Imam Sanusi rahimallahu taala, wal iradatu. Jadi sebelum ini wahyal qudratu, sekarang wal iradatu, dan iaitu, dan iradah diterjemahkan sebagai berkehendak. Berkehendak. Ada soalan dulu. Saya sebenarnya tak bersihat ni, demam. Memang tadi telah Panadol 2 biji. Kasi berpeluh. Soalan dah sebulan sekali program, saya MC jawabnya. Bulan depan lagi InsyaAllah Allah Ta'ala mudah. Ada soalan dulu? Sebelum saya masuk seterusnya. Dia dah lama dia tak dengar tu yang tak ada soalan. Iradah. Kalau dulu kita menterjemahkan iradah dengan berkehendak. Iradah berkehendak. Salah tak terjemahan tersebut? Tak salah pun, betul pun, berkehendak. Namun kalau kita nak memperhaluskan lagi untuk kefahaman kita, tengok situ, kita memperhaluskan untuk kefahaman kita, bukan nak menyalahkan ilmuwan yang terdahulu, tapi untuk kefahaman kita, maka layak, sesuailah iradah itu diterjemahkan sebagai berkehendak, bukan berkehendak. Tuhan bersifat dengan berkehendak, maka Tuhan berkehendak menjadikan alam. Jadi berkehendak itu merujuk kepada apa dia? Ta'alluq, fungsi, kata kerja. Berkehendak merujuk kepada diri sifat. Berkehendak merujuk kepada diri sifat. Berkehendak merujuk kepada tindakan, merujuk kepada ta'alluq. Jadi untuk kita mudah fahamkan, membezakan antara sifat, ma'ani dan juga ta'alluqnya, maka kita terjemahkan iradah itu kepada berkehendak. Oleh kerana Tuhan itu bersifat dengan berkehendak, lalu Tuhan menghendaki. Menghendaki ini dikhususkan lagi merujuk kepada ta'alluq. Ta'alluq bagi iradah itu apa dia? Ta'alluq bagi iradah itu ialah takhsis, ta'yin, tentukan. Jadinya makna yang lebih perinci bagi ta'alluq iradah itu ialah menentukan. Ini yang terdapat dalam kandungan kitab-kitab ilmuwan Nusantara kita menterjemahkan ta'alluq bagi iradah itu ialah menentukan. Jadi kita gunakan istilah itu. Jadi kita kata memang istilah itu memang masih lagi relevan, masih lagi sesuai untuk kita gunakan bagi memahami diri kita.
Bukan untuk bagi menyalahkan ilmuwan terdahulu. Tidak, kena faham situ. Baiklah, apabila kita dah mengatakan takluk bagi iradah itu ialah taksis, terjemahan dalam bahasa Melayunya ialah menentukan. Oleh kerana itulah kadang-kala kita menggunakan, kita menterjemahkan iradah Tuhan itu terjemah daripada sifat merujuk kepada ta'alluq. Bahasa asalnya Tuhan menghendaki apa-apa sahaja. Tuhan menghendaki apa yang Ia kehendak. Lalu kita taksiskan, kita baca, kita terjemahkan dalam merujuk tafsiran ta'alluq. Lalu kita mengatakan Tuhan menentukan apa yang Ia inginkan. Itu terjemahan merujuk kepada ta'alluq. Baiklah, dah faham itu. Yang bertakluk keduanya, kudrah dan iradah ini bertakluk keduanya dengan segala mungkinat, dengan segala yang bersifat imkan zati, dengan segala benda yang harus. Ingat, ulang sekali lagi tuan-tuan. Kudrah dan iradah Allah Ta'ala bertakluk. Takluk bagi kudrah ini adalah mengadakan, menyadakan. Ini pun dah bincangkan dulu, apa yang maksud dengan mengadakan, menyadakan. Takluk bagi iradah iaitulah apa tadi saya kata? Takluk iradah apa dia? Menentukan. Bahasa Arabnya ialah takhsis ataupun ta'yin. Bahasa Melayunya kita katakan menentukan. Jadi manakah ta'alluq kudrah dan iradah? Iaitulah segala mungkinat. Mungkinat ini adalah lafaz jamak bagi mumkinun. Mungkinat, mufrad dia, singular dia. Oh, saya sekali sebut Inggeris. Padahal tak tahu apa pun. Jamaknya mungkinat, mufrad dia lah mungkin. Haluskan lagi. Apa itu mungkin? Mungkin ini ialah isim fa'il. Dah banyak kali saya kata dah. Bila sebut saja isim fa'il, dia merujuk kepada dua makna serentak. Namanya merujuk kepada zat sesuatu. Yang keduanya merujuk kepada imkan. Artinya mungkinat ini ialah sesuatu, itulah zat. Kita tak boleh kata zat minta maaf. Zat lebih khusus. Kita panggil sesuatu, syai'un. Syai'un. Kita ni kadang-kadang manusia cakap terlepas, cakap tersilap. Itu manusia dan bila orang tegur kita terima. Dah selesai masalah. Kita tak bingung, tak bingai kepala orang mempertahankan kerja yang silap. Tak ya. Salah, minta maaf. Kena pertimbangan pada syai'un. Kerana zat itu merujuk kepada zat, maka terkeluarlah sifat. Jadi kita kata syai'un lebih umum lagi. Jadi mungkin tu apa dia? Syai'un, sesuatu yang bersifat dengan imkan. Dia dua perkara. Ini merujuk pada sesuatu yang bersifat dengan imkan. Imkan di sini ialah imkan zati. Imkan zati. Imkan, apa maksud imkan? Banyak kali saya bagi tahu. Imkan ini ialah menerima ada, menerima tiada.
Jadinya sesuatu yang menerima ada, menerima tiada secara zati, secara asli, secara dirinya, secara tabiinya. Itu yang masukkan dengan mungkinat. Sesuatu yang menerima ada, menerima tiada secara zatinya, secara aslinya, secara tabi'i, secara dirinya. Apabila kita faham begini, persoalan yang timbul, kenapa kudrah dan iradah ini bertakluk, berkaitan dengan perkara yang mungkinat? Kerana pada mungkinat ini ada pengesah. Dia punya cukup syarat. Pengesah dia panggil, ada pengesah dia. Apa contoh kita nak faham pengesah lah. Nak bawa lori, nak bawa motor, nak bawa lori, nak bawa motor, mesti daripada siapa? Mesti apa dia? Manusia. Mesti apa? Manusia. Kemudian pengesahkan lagi untuk manusia itu, kelayakan dia untuk bawa lori dan motor, kenderaan semua ialah lesen. Nak faham di situ. Jadinya perkaitan kenderaan-kenderaan tadi yang mengesahkan untuk dia bergerak secara hukum zahirnya ialah pertama sekali manusia. Yang segi yang lain pula, pengesah sesuatu itu sah dari sudut undang-undang ialah lesen. Itu kita faham pengesah dia. Jadinya kenapa kudrat iradah ini dia bertakluk, berkait dengan mungkinat saja? Kerana pada mungkinat ini ada pengesahnya, iaitulah imkan zati. Imkan zati itulah pengesah bagi kudrat iradah itu bertakluk. Sebab apa? Kerana apa? Kerana kudrah dan iradah ini secara hakikinya takluknya adalah taksirun. Apa taksir? Memberi bekas, memberi kesan ataupun bekas. Memberi kesan ataupun bekas. Kalau orang tak faham kan kita bekas-bekas ni tu bekas baju. Memberi kesan. Jadi sebenarnya bekas ini masih lagi menggunakan bahasa yang majazi. Sebab apa? Tumbuk dekat tanah, apa yang berlaku situ? Bekas menerima daripada tumbuk tadi, berlubang dia tu. Itu bekas. Itu bekas. Jadi sebenarnya menerima kesan. Baiklah. Bila kita faham takluk kudrah dan iradah itu ialah taksir pada hakikinya, walaupun secara khususnya ialah kudrah mengadakan, secara khusus iradah ialah menentukan. Namun kedua-dua takluk ini secara hakikinya ialah muassir. Secara hakikinya ialah taksir, memberi kesan, memberi bekas. Bila sebut saja memberi bekas, memberi kesan, mestilah sesuatu itu yang menerima kesan, memberi bekas itu ialah mesti apa dia? Berubah, boleh berubah dari satu keadaan kepada suatu keadaan, daripada ada kepada tiada, daripada tiada kepada ada, dia berubah, takhayyul. Jadi imkan inilah yang ada pengesah tersebut. Dia ada pengesah dia, iaitulah dia menerima ada, menerima tiada. Ini dinamakan sebagai menerima kesan. Oleh kerana dia itu ada pengesahnya, itulah menerima kesan, maka kudrat dan iradat itu bertakluk pada mungkinat sahaja, tidak pada mustahil. Kerana mustahil itu dia tidak menerima perubahan sampai bila-bila. Wajibat, perkara yang wajib, tak menerima perubahan sampai bila-bila. Tapi kalau imkan, perkara yang mungkinat, dia menerima perubahan. Oleh kerana itulah kudrat iradat bertakluk kepada perkara yang mungkinat saja. Jelas tuan-tuan? Ada soalan? Saya buka apa ni? Soal-soal ni sebab saya nak rehat. Ada Apabila kita dah faham begitu, maka bertakluk kedua kudrat dan iradat itu dengan segala perkara-perkara yang harus ada, harus tiada.
Nabi Musa berdoa kepada Allah Ta'ala melihatnya. Dan kita pula berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mestilah merujuk ataupun dalam ruang lingkup perkara-perkara yang mungkinan. Minta masuk syurga, minta dihapuskan dosa. Hapuskan dosa itu ialah perbuatan Allah Ta'ala yang harus saja. Tapi kita tak boleh minta doa agar seorang yang dah qat'i, seorang yang jelas, seorang yang secara yakinnya sebagai kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun. Kita tak boleh doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Tuhan masukkan mereka ke dalam syurga. Kenapa? Itu adalah perkara yang mustahil. Mustahil apa di situ? Mustahil aridi. Bukannya mustahil zati, mustahil aridi. Apa maksud mustahil aridi? Iaitulah menjadi mustahil dari sudut pandang ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala dah mengetahui bahawasanya Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun akan masuk ke dalam neraka. Kalau ikut hukum zati, nampak berbeza kan? Hukum zati memanglah masuknya Abu Jahal, Fir'aun, Abu Lahab itu ke dalam syurga itu boleh saja, masuk dalam neraka itu boleh saja, imkan zati. Namun dilihat pada aspek yang lain, maka hukumnya dinamakan sebagai mustahil aridi. Mustahil aridi. Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun masuk ke dalam syurga. Tapi hukum zatinya macam mana? Hukum zatinya adalah harus saja dilihat kepada hukum aridi. Dinamakan sebagai mustahil aridi. Dinamakan juga dengan sebagai hukum syar'i. Bukan hukum syar'i, daripada sudut syarak. Sudut syarak macam mana? Iaitulah wahyu telah menjelaskan, wahyu telah memaklumkan, wahyu telah mengkhabarkan kepada kita laknat Allah Ta'ala kepada mereka. Bila sebut saja laknat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu merujuk kepada apa dia? Bukan saadah, bahkan syaqawah. Syaqawah artinya mereka yang celaka, mereka yang dalam kerugian, yang merujuk kepada neraka. Jelas tuan Ni saya nak susun satu-satu ibarat syarah. Dia kena. Apabila kita dah faham begitu pula tuan-tuan, iradah Allah Ta'ala ini seperti mana kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iradah ini kita perlu faham. Bila kita tafsirkan, kita perincikan bahawasanya iradah ini takluknya terbahagi kepada dua. Pertamanya dinamakan sebagai ta'alluq suluhil qadim. Suluhil qadim. Suluh ni artinya apa dia? Kelayakan, layak. Layak. Saya dah bicara ke belum kudrah? Tak ada kudrah dah kan? Soluhi dengan tanjizi. Macam belum? Belum lagi? Balik pukul 1.4 dah kan? Sebelum saya masuk iradah, saya masukkan dulu kudrah. Takluk bagi kudrah Allah Ta'ala. Apa takluk kudrah? Mengadakan, menyadiakan. Kalau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, takluk bagi kudrah itu ialah mengadakan saja. Tapi sebenarnya khilaf lafzi, tak ada apa pun sebenarnya. Maksud mengada-ngada sebenarnya tak ada masalah. Itu pun saya tak nak panjangkan.
Kudrah terbagi kepada dua. Takluk kudrah. Pertama dinamakan sebagai soluhi qadim. Dinamakan soluhi. Yang keduanya takluk dinamakan sebagai tanjiz. Soluhi ataupun kelayakan. Bukan kelayakan, layak. Layak. Ataupun patut. Patut. Seseorang yang mempunyai lesen, dah boleh dah nak bawa kereta pun tak apa, tak bawa pun tak apa. Kau simpan ke, masuk lesen tu dalam kubur, tak ada masalah. Sekadar layak, dia tak buat. Dia tak nak bawa kereta, tak nak bawa motor, tak ada masalah pun. Yang penting bulan-bulan, tahun-tahun dapat sikit bagi kerajaan duit. Saja dia nak niat, nak derma pada kerajaan yang cara buat lesen, tak ada masalah pun. Tapi dia bawa tak kereta tu, bawa tak motor tu, tak bawa pun. Sekadar kelayakan dia saja. Ini untuk mendekatkan faham. Baiklah, itu namakan sebagai layak atau patut. Patut pun, tak kisah hak dia nak bawa. Dia dah ada lesen dah. Yang dimasukkan di sini, soluhi ini artinya layak segala mungkinat. Tuhan nak mengadakan, Tuhan nak meniadakan. Dan ini bila sebut layak soluhi ini qadimun. Qadimun artinya sejak azali Tuhan dah layak. Bukan baru saja Tuhan berkemampuan untuk menjadikan alam. Bukanlah dulu Tuhan tak mampu menciptakan saya pada zaman Nabi Adam, sekarang Tuhan baru layak, barulah berkemampuan. Tak. Sejak azali lagi Tuhan layak. Tuhan nak ciptakan saya pada zaman Nabi Nuh, Nabi Yunus, tak masalah kalau nak ciptakan. Ini dinamakan sebagai kelayakan. Layak Tuhan menciptakan perkara itu akan ada dan juga akan tiada. Segala mungkinat. Jadi mungkinat ini sama ada yang maujud ataupun perkara mungkinat yang lam yujad. Saya ni tuan-tuan, boleh saja Tuhan menciptakan saya sebagai seorang wanita. Kuasa tak? Layak tak? Kuasa. Tapi saya sebagai seorang wanita, perkara itu yujad. Mawujud ataupun yujad. Ada tak perkara itu? Kewanitaan saya? Tak ada. Itu dinamakan sebagai lam yujad. Jadi layak Tuhan menciptakan saya sebagai lelaki. Sekarang ni saya mawujud lelaki. Dan juga layak Tuhan menciptakan perkara yang tak akan ada. Tapi ini bukannya mustahil. Dia imkan zati. Boleh saja kelayakan Tuhan. Semua Tuhan layak nak jadikan apa-apa. Itu sejak azali. Namun tanjiz, adakah? Tanjiz artinya terlaksana. Laksana ataupun terlaksana. Terima tanjiz. Tanjiz. Terlaksananya bilakah perkara ini? Bilakah saya jadi seorang lelaki? Dinamakan sebagai tanjiz hadis. Hadis. Hadis ni tanjizun hadisun. Baru. Kudrat Tuhan hanya ada ta'alluq layak, soluhi, dan juga ta'alluq tanjiz. Yang mana tanjiz ini bukan qadim, bukan qadim, bahkan hadisun, baharu. Tak boleh tanjizul qadim. Ya, kalau ada soalan, tuan dia biasa orang muda ni ada akal cerdas sikit. Sebab apa Tuhan tak ada istilah tanjizul qadim bagi kudrah Allah Taala? Akibat dah tu. Bukan makna saya suruh fikir sampai tak, sekadar yang
Kita faham apa yang kita bicarakan sebelum ini. So, apa tak boleh tanjizul qadim, Tuhan menjadikan suatu itu secara tanjiz qadim sejak azali lagi. Bukan takluk. Dia hanya takluk pada perkara yang mungkin saja. Nanti dia sambung jemaah. Ya. Kalau kata suruh ini dia lebih umum. Ya betul lah. Pada segala kemungkinan. Tapi kalau yang janji itu dia sebahagian. Itu kita namakan sebagai dia layak seluruh, tapi menjadikan hanya sebahagian saja. Betul, itu antara takluk bagi kudrah dan juga iradah. Itu. Jadi kita katakan kalau kita masuk iradah nanti, Tuhan berkehendak pada sebahagian perkara kemungkinan. Itu istilah dia. Itu tanjizil qadim bagi iradah. Kalau kudrah, tanjizil hadis. Tuhan menjadikan sebahagian kemungkinan saja. Tapi kelayakan semua Tuhan boleh jadikan. Namun sebenarnya perbincangan ini tidak boleh. Tuhan itu menjadikan sejak azali lagi. Kerana apa? Kerana akan, sebagaimana yang Tuhan cakap tadi, akan membawa kepada perkara yang wajibat. Baiklah, saya bawakan dengan punca dia. Kalaulah tanjizul qadim, maka akan ada makhluk pada sejak azal, akan adanya qudama, banyaknya perkara yang qadim. Tuhan qadim, makhluk juga qadim. Bila Tuhan qadim, makhluk juga qadim, maknanya makhluk itu dah juga sama Tuhan. Sedangkan qadim itu hanyalah satu. Baiklah. Kalau mereka mengatakan Tuhan sebelum menciptakan alam ini, alam ini, dunia sekarang ni, dunia sekarang ini, sebelum dunia ini ada dunia lain, sebelum dunia ini ada dunia lain lagi, sampailah tidak ada kesudahan. Jadinya kalau kita mengatakan takluk kudrah itu adanya tanjizul qadim, berarti sebelum dunia ini ada dunia yang lain. Dunia yang lain itu pula, sebelum dunia itu ada dunia yang lain. Sampailah tidak ada kesudahan. Jadi perkara itu membawa kepada apa dia? Tasalsul. Kan kita bicarakan dulu tasalsul, rantaian yang tidak ada permulaan. Rantaian yang tidak ada permulaan itu perkara yang mustahil. Jadinya tak ada istilah tanjizul qadim melibatkan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Namun Syekh Ibn Taymiyah berpandangan begitu pula. Jadi sebelum ini ada lagi yang lain. Jadinya dia, nanti saya tak nak bincang ini sebab benda itu lebih rumit lagi. Kerana melibatkan dasar tentang akidah Ibn Taymiyah kalau kita baca pembacaan biasa memang tak ada masalah. Tapi bila kita faham kenyataan dia tadi berdasarkan tentang prinsip asas dia. Prinsip asasnya iaitulah harus berlakunya perkara yang baru pada diri Tuhan. Dan Tuhan itu melakukan sejak azali lagi. Tuhan menjadikan sejak azali lagi. Itu perkara yang membawa yang mustahil bagi ketuhanan. Dah saya terjawab ni. Okay. Ibu Tamiah tadi kan, hari ini orang biasa saja. Jadi bolehkah dijadikan sebagai satu rujukan? Jadi itu ulama saya kan, Ibu Tamiah. Jadi kalau kita baca tu untuk mendalami ilmu, kita kalau kita sebagai orang awam tak boleh membaca buku Ibn Taymiyah. Tak boleh.
Sebab apa? Kerana kita tidak dapat membezakan mana pemikiran dia yang benar, yang bertentangan, yang bertepatan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, dan pemikiran dia yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Namun kalau tuan-tuan sebagai seorang ilmuwan, tafadhal, persilakan baca je, tak ada masalah pun. Itu kekuncinya, bukannya tak boleh semua, tidak. Ukur baju di badan sendiri. Jadi kalau kata Imam Ghazali, seorang sarafah, seorang money changer, juruang diletakkan duit dia antara wang palsu dengan wang tulen, tak ada masalah bagi diri dia. Kau bagilah selambak 1 guni wang palsu pun, dia ada alat, dia ada malakah, kemahiran membezakan antara apa dia, yang benar, yang mana yang palsu. Tapi kalau kita semua jadi betul lagi. Itu yang kita katakan, lihat pada diri. Sedangkan wang tulen itu kau letaklah kat kawasan mana-mana pun tetap itu tulen. Sebab kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau emas masuk dalam lumpur sekalipun, emas itu tak akan berubah menjadi lumpur. Yang jadi masalahnya sekarang, kita manusia ini banyak terikat dengan memori, banyak terikat dengan akal zahir kita. Lalu itu sebagian orang apabila bijana bekas yang bekam tu, darah tu, dah bersih dah bekas tu, tapi semua tahu dah ini bukan tak darah. Bila diletakkan air dalam tu, air masak, air minum, secara automatik manusia mengatakan air ni air buruk, air keji, air apa benda. Sebab apa? Terkesan dengan asal bekas itu meletakkan apa dia? Letakkan darah. Sedangkan air itu tidak berubah menjadi darah. Yang penting itu benda yang maklum, yang fitrah bagi manusia, cepat terkesan dengan memori, dengan pengalaman, dengan pengetahuan yang sebelum ni. Sedangkan realitinya air tak akan berubah menjadi darah. Tak ada darah pun dalam tu. Baiklah, apabila kita faham ta'alluq qudrat itu ada salahi, tanjiz pula hanyalah tanjizul hadis, tak boleh tanjizul qadim, kerana akan membawa kepada banyaknya kudama, akan bawa kepada selain lagi yang qadim, iaitulah makhluk. Ada yang mengatakan dunia sekarang ni dia bukannya qadim, dia baru. Dunia yang sebelum ni pula baru juga, dunia yang sebelumnya itu pula baru. Lalu timbulnya Ibn Taymiyah mengatakan apa dia? Qadimun naw'i, hadisul afrad. Dia kata yang mustahilnya dalam masalah ini, yang qadim itu ialah secara naw'i. Tak ada masalah menurut Ibn Taymiyah. Lalu kita mengatakan bahawasanya tak akan terjadinya qadim kecuali, tidak akan jadinya secara yang umum kecuali setiap juzuk itu mestilah mengandungi makna tersebut. Kalau setiap juzuk dunia itu adalah baru, secara automatik kumpulan seluruh dunia itu juga baru, bukan qadim juga. Jelas itu ini jangan tak tahu tak apa. Cuma nak maklumkan bahawasanya kegelinciran Syekh Ibn Taymiyah dalam masalah ni. Adakah si Rashid ni hebat? Tak, saya menukilkan dia, ulama-ulama punya perbahasan. Kita nak membina prinsip yang baru, sorry lah tuan-tuan, akal kita ni akal kanak-kanak pun tak sampai tuan-tuan. Kalau nak bicarakan tentang ilmu ini, akal kita tak sampai akal kanak-kanak pun. Ilmuwan-ilmuwan dahulu, kemahiran mereka sampai membina konsep, yang mana membina konsep itu kita bertaklid dengan konsep itu. Imam Abu Hasan Al-Ashirah membinakan konsep bahawasanya arad tidak kekal dua masa, dengan berbagai-bagai hujahan dia yang kuat. Namun sebahagian daripada Asy'ariyah yang terkemudian membantah konsep itu. Lalu mereka mengatakan arad itu boleh berada lebih daripada dua masa. Mereka juga ada hujah
Yang kita ni pak turut je dalam pembinaan konsep ni. Kita punya hujah kita ni menukilkan apa yang telah ada ilmuwan punya hujah. Taklid dia tuan minat kita ni. Adakah menafikan kita ni boleh membuatkan konsep? Ya, tak ada masalah. Selagi manusia boleh. Tapi iya ke tidak kamu membina konsep? Itu yang sebahagian mereka nak cuba bina konsep sendiri, dah cacah merbah jadinya. Yang paling masalah sekali, dia binakan konsep itu menyebabkan menyalahkan ilmuwan-ilmuwan yang terdahulu. Ini yang kita tentang. Ini yang kita tentang. Sebab mereka ini belum lagi peringkat itu, peringkat yang boleh membina yang konsep. Oleh kerana itulah kita katakan, ini orang yang bukan lagi sampai kedudukan tapi nak pegang kedudukan tersebut. Macam merbah lah. Dia tak boleh lagi nak mengawal sebagai pemerintah, mengawal Malaysia, mengawal satu negara. Tiba-tiba nak pegang juga. Hancur lebur lah negara tersebut. Sebab apa? Bukan lagi dia tidak mempunyai malakah. Belum ada lagi kemampuan. Macam mana kamu Rashid, kamu tahu dia berada Malakah? Tengoklah tindak tanduk dia. Macam mana dia takbir? Kita nampak, ini rosak, dia tak ada keahlian ni. Kalau kita saja tak apa. Ramai lagi yang melihat orang ini sebenarnya tidak ada malakah untuk membina konsep. Baby dia Rashid ni. Boleh tak cerita pasal Qabdah? Kudrat tentang Qabdah. Qabdah. Ya. Minta masuk iradah lagi ni. Apabila kita dah faham ta'alluq, tanjih, saluhi secara umumnya, selepas daripada itu perbincangan yang luas mengenai apakah yang dimaksudkan dengan meniadakan. Adakah Tuhan itu mengadakan saja, tidak meniadakan? Kita bincangkan dahulu bahawasanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan ta'alluq qudrah itu ialah Tuhan mengadakan. Saya dah bincang dulu. Dah kan? Kita refresh balik. Dah faham ni tuan Sebelum nak bicara tentang qabdah tadi tu, qabdah ni sebenarnya ilmuwan terkemudian. Dia dah memurnikan segala pandangan-pandangan itu, terus dibuatkan satu garis panduan, satu penyusunan yang agak senang untuk kita. Kalau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, ta'alluq bagi qudrah iaitulah ijad. Ijad apa dia? Mengadakan. Macam manakah? Tuan-tuan keliru tak kalau kata Tuhan itu hanya mengadakan saja? Keliru lah. Habis tu matikan macam mana? Tuhan hidupkan, lepas tu memang keliru. Apabila kita nak faham konsep Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tentang ijad ini, kena faham juga konsep Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tentang arad. Arad ni apa dia? Sifat ma'ani manusia. Arad ni apa dia? Sifat ma'ani manusia. Ingat, arad ini sifat ma'ani manusia. Yang mana arad ini tidak kekal, tidak kekal dua masa. Rasa macam saya dah uraikan. Dah uraikan belum? Dah urai belum? Tak adalah dah uraikan belum. Sudah kita angkat dah. Kena ingat, arad ini menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, arad tidak kekal dua masa. Kena ingat tu. Pegang. Satu kena pegang ni. Kemudian kena tahu pula, ni dunia rentitan dia. Nafsiyah bagi zat, jirim ataupun jisim. Zat jirim, jisim ni, jisim kita kata jisim. Jisim ini nafsiyah dia apa dia? Nafsiyahnya
Nafsiyah ni mesti apa dia? Mesti bersifat. Mesti bersifat selagi bersifat ma'ani. Bersifat ma'ani. Iaitulah rad. Ini dia punya sesuatu dia. Kena faham bahawasanya arad tidak kekal dua masa. Kemudian jisim, iaitulah diri kita ini, nafsiyah bagi diri kita ini ialah mesti bersifat. Bersifat ma'ani. Baiklah, kita ambil satu duster ni. Contoh satu duster. Duster ini jisim. Kemudian dia bersifat dengan sifat ma'ani. Jelas Kemudian kita tahu pula di sini, menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, baqa itu adalah sifat ma'ani. Ni kita dengar ni. Baqa itu ialah sifat ma'ani. Itu menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Namun kita mutakhirin, baqa itu sifat salbiyah. Baiklah, ini kekunci dia. Jadinya sebab apa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan mengadakan, dia tidak melibatkan meniadakan. Apabila kita katakan sebagai satu jisim, jisim ini mesti apa dia? Arad. Arad itu tidak kekal tidak kekal dua masa. Dua masa. Yang mananya nafsiyah bagi itu mesti bersifat selama mana keberadaan jisim. Jadi bila Tuhan tidak meneruskan akan adanya arad sifat bagi jisim, secara automatik hilang jisim tersebut. Jelas itu. Kerana jisim itu dia terikat rapat dengan sifat ma'ani. Bila Tuhan tidak meneruskan, kan ingat arad itu apa dia? Tidak kekal dua masa. Jadi sekarang ni sentiasa Allah Ta'ala perbaharukan kita punya sifat ma'ani. Sifat ma'ani sekarang bukan sifat ma'ani yang tadi. Sifat ma'ani yang tadi bukan yang sebelum ni. Sentiasa Tuhan memperbaharukan. Tiba-tiba Tuhan tidak memperbaharukan, artinya Tuhan tidak menjadikan sifat yang baru, sifat ma'ani yang baru. Apa yang berlaku? Bila tak ada yang baru, secara automatik hilang layar dia. Jisim itu hilanglah. Sebab apa? Sebab tidak ada sifat ma'ani. Itu yang dimaksudkan dengan kudrat Tuhan hanyalah mengadakan. Tak perlu meniadakan. Bila yang maksud dengan meniadakan itu ialah Tuhan tak jadikan, dah cukup, stop macam tu. Kalau macam kita kan, ibarat beginilah tuan. Ini dinamakan sebagai apa? Tinggi. Dan tinggi itu ialah meletak tangan ke atas ni. Jadi saya tak pegang dah. Apa berlaku? Ibarat begitu untuk mendekatkan faham. Jelas tuan-tuan. Jadi bila Tuhan tidak menjadikan, otomatik Tuhan tidak menjadikan arad yang baru, jisim itu hilang. Jadinya bukanlah maksud Tuhan kena hilangkan jisim. Tak payah. Hanya meniadakan, hanya tidak meneruskan menjadikan arad. Semuanya habis, putus semua. Jadinya menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari hanyalah ijaz. Ini perincian khususiah bagi pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Namun sekarang kita pegang macam mana? Tuhan mengadakan, Tuhan meniadakan. Itu pandangan kita untuk mudah faham kita. Kalau macam ni leceh tuan-tuan, bukan leceh macam mana? Kita orang awam tapi berlaku keliru. Jadi kita mengatakan Tuhan mengadakan juga, dan Tuhan itu dan meniadakan. Ini perbincangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau ada salah, tegur saya tuan-tuan. Saya menerima teguran, tak masalah. Sama-sama kita dapat menjaga akidah orang awam daripada kesesatan atau dasar. Sebab sesatnya orang tadi sebab silap kita menerangkan. Jadi kita pegang macam mana? Kudrat itu ijad dan juga i'dam, meniadakan. Bukan sekadar ijad, tapi Tuhan itu i'dam. Ini perbincangan tentang lanjutan daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, iaitulah Imam Haramain dan sebagainya. Maka timbulnya konsep macam mana apabila kita menggunakan
ijad dan i'dam ini, makalah itulah timbul perbincangan tentang qabdah. Qabdah ni apa dia? Untuk bahasa mudah kita faham kita, genggam perkara tersebut, tak bergerak. Maksud genggam ialah tak bergerak, situ tempat dia. Dia tak akan berubah kepada tempat lain lagi. Okay, itu namanya qabdah. Takluk qabdah. Baiklah. Apabila begitu, lihat pada diri kita. Lihat pada diri kita. Ni kalau saya dah lama tak buat dia punya peta minda ni, saya dah lama tak buat, takut tersilap, maklumkanlah. Sejak azali saluhi. Saluhi artinya boleh Tuhan menjadikan saya. Itu sejak azali saluhi. Tapi tanjis, ni kita bermula sebagai tanjis. Lalu Tuhan menjadikan saya lahir tahun 77. Apa di sini? Ijad. Tuhan menjadikan saya. Jelas ya? Kemudian bila saya hidup ini 77 ni kekal qabdah lagi. Tuhan teruskan kehidupan saya ini. Kalau boleh nak umur panjang. Kalau boleh nak umur panjang. Tak sikit. Sekarang 2022. Kita tak tahu lagi dah 50 tahun lagi. 75. 2075. Allah Ta'ala menciptakan saya 77, kemudian Allah qabdahkan lagi. Tuhan menggenggam artinya Tuhan tak gerakkan daripada ada kepada tiada. Kekalkan. Oh, sini sebenarnya ada ni. Ni terlepas ni. Qabdah. Kalau silap ni maklumkan ni, sebab saya dalam tak buat ni, tak buat dari panduan ni. Ni azali. Qabdah tiada. Saya tak ada waktu tu Adam, tiada. Yang ni baru wujud. Yang ni Adam, saya tak ada. Kemudian 77 Tuhan ijad, barulah wujud saya. Kemudian Tuhan qabdah. Qabdah artinya menggenggam, artinya mengekalkan kewujudan saya. Sampailah 2077 barulah Tuhan Adam mematikan saya. Bila mematikan, maka Tuhan qabdah. Qabdah genggam artinya kekalkan ketiadaan saya itu sampailah dari kematian apa semua. Qabdah sampailah kebangkitan kiamat. Nama kiamat kita namakan sebagai mahsyar. Dan kata mahsyar lah. Mahsyar, lalu Tuhan ijadkan saya pula. Saya wujud semula. Lalu Tuhan qabdah lagi, kekalkan kewujudan saya. Ini bukan begini. Kalau ada yang tertinggal sikit lebih kurang ini. Tapi inilah yang dimaksudkan dengan qabdah. So qabdah artinya Tuhan mengekalkan perkara tersebut. Kalau wujud mengekalkan kewujudan saya, sekarang ni Tuhan qabdah wujud saya, pegang, genggam, artinya kekalkan sampai saya mati, barulah dinamakan sebagai i'dam, menjadikan kekalkan pula ketiadaan saya sampai dah dibangkitkan semula pada padang mahsyar. Ini dinamakan sebagai qabdah. Bicara tentang ta'alluq qabdah. Ini sebenarnya
setelah kita menggabungkan antara ijad dan juga idam. Sebagai ta'alluq qabdah. Ada soalan lagi mengenai qabdah? Apabila kita dah faham mengenai kudrah ta'alluq ini, bicarakan pula tentang ta'alluq iradah. Dah selesai ni ta'alluq kudrah, saluhi, tanjizi, dan faham pula ta'alluq itu ijad ataupun ijad dan juga i'dam. Maka kita faham apa itu qabdah. Dah selesai semua, masuklah kita tentang iradah pula. Sebagaimana ta'alluq kudrah itu dia ada saluhi, kelayakan, layak. Layak artinya patut ikut Tuhan lah. Nak berkehendak macam mana, itu dinamakan sebagai saluhi. Boleh dia nak buat apa saja. Tapi kena ingat, ta'alluq bagi iradah sama dengan kudrah. Jadi itulah apa dia? Bertakluk dengan perkara mungkinat. Sebab apa mungkinat? Kerana mungkinat itu ada pengesah dia. Apa dia pengesah bagi mungkinat? Dia menerima kudrat dan juga iradah punya takluk. Sebab apa tadi? Dia bersifat imkan zati. Itu pengesah dia. Jadi iradah bertakluk, takluk iradah ialah saluhi pada segala yang mungkin, semua. Layak Tuhan menjadikan saya miskin, layak Tuhan menjadikan saya kaya, layak Tuhan menjadikan saya sebagai orang yang awam, layak saja Tuhan menjadikan saya sebagai raja. Layak sekarang ni berapa orang ada? 40 dia. Berapa orang ada? Tanya tuan rumah. Berapa orang ada dalam ni? 50 kan? Satu meja 50 kan? Kita kata sekarang kehadiran 50. Kelayakan Tuhan, saya seorang saja pun boleh jadi sekarang. Tak ada orang langsung pun boleh, 2 orang pun boleh, 3 orang pun boleh, 4 orang, 50 pun boleh, 100 pun boleh. Boleh 100 orang dalam ni. Mustahil tak 100 orang dalam ni saja, sekadar untuk duduk saja. Boleh lagi kan 50 kan? Duduk sila boleh kan? Kalau kata duduk. Tapi kalau nak muatkan dalam ni 2,000 pun boleh. Kau bayar ni, kau bagikan mayat-mayat. Tak, kita bicara tentang duduk. Duduk tanya duduk sila lah, takkan duduk atas kepala kan? Ataupun duduk atas ni, tak apalah kita kata. Sekarang ni boleh saja sampai kita katakan 200. Ataupun kalau bicara tentang ilmu ni, manusia sekarang ramai minat, konon-konon je lah. Minat nak bicara ilmu sampai kat luar padang semua. Boleh saja yang datang kita punya perbincangan hari ni 2,000 boleh saja, Tuhan nak tentukan. Tapi yang tanjiz berapa orang? 50. Itu tanjiz terlaksana. Artinya mungkinatnya banyak, 50, 100, mungkinat semuanya mungkin. Tapi Tuhan menentukan tanjiz sebahagian saja, bukan semua. Itulah kita katanya Tuhan menentukan sebahagian perkara-perkara mungkinat, bukan Tuhan menentukan semua mungkinat. Sebab apa kita kata menentukan? Kita bezakan Tuhan berkehendak. Berkehendak tadi umum, boleh saja Tuhan berkehendak apa-apa. Tapi Tuhan menentukan, bicarakan tentang apa ni? Ta'alluq apa? Ta'alluq tanjizul qadim. Macam mana tak tahu lah tanjizul qadim? Benda itu macam mana Tuhan tahu macam mana Tuhan tahu, Ustaz tahu Tuhan dah tentukan 50 orang. Ini realiti berlaku sekarang ni. Kita tahu sekarang berdasarkan apa dia? Tidak akan berlaku sesuatu kecuali Tuhan yang tak tahu. Jadi kita faham bahawasanya Tuhan dah tahu sejak azali 50 orang ni kita saja yang ada. Ba'dan. Sebab kita katakan menentukan sebahagian perkara mungkin. 50 orang saja Allah Ta'ala tentukan sekarang. Kalau ikut saluhi, yang ikut kelayakan 2,000 orang. Apa nama Rumah Raja Melaka buat program sampai 5,000 orang datang. Tapi kebiasaan sekarang, bila perbincangan macam ni orang tak ramai. Tapi perbincangan bergaduh, nak berdebat, nak ambil kau daripada Melaka, daripada Johor sanggup datang ke Perlis sana. Sebab apa? Nak tonton orang bergaduh.
berdialog. Tapi majlis ilmu, ada sahabat saya malam tadi saya tengok dalam FB dia, 2 orang je dalam masjid. Tapi sebenarnya saya nak cakap kepada kawan saya tu, anda jangan sedih, kerana saya pun sama. Malam tadi saya di masjid di Muar sana, masjid besar, bukan kecil-kecil. Tapi saya hanya mengajar tiang-tiang masjid. Ini realiti. Saya mengajar tiang-tiang masjid. Banyak-banyak masjid itulah cukup cabaran bagi saya, kerana manusia tak ada. Biar ramai orang ada, kita bercakap, tak ada masalah. Tapi kita bercakap orang tak ada, masalah besar. Dan kesiannya kalau ada imam kat situ, imam seorang kena tengok kita. Kalau ramai orang, dia boleh tukar-tukar. Imam kata tidur sekejap, suara dengar kan, boleh lah tukar-tukar. Kalau ada 10 orang, kita akan cari mana yang tak tidur dia. Kita akan tuju kat dia. Tapi sebenarnya itulah kan. Ini zaman sekarang, orang tak nak belajar betul-betul. Orang nak tengok bergaduh, orang nak tengok perdebatan. Nampak sedap lah, dialog apa semua. Sebenarnya biarlah kita belajar macam ni, kita bicara macam ni lebih elok lagi. Bukan saya salahkan dialog tu, tak. Tapi itulah realitinya manusia sekarang kan. Namun oleh kerana itulah saya setiap kali saya punya live, saya punya kuliah saya bawakan apa dia? Rakaman. Sebab manusia kita nak salahkan sebenarnya tidak juga. Manusia kadang sekarang ni bukannya cocok dekat bank boleh keluar duit saja. Kena kerja, kadang kerja dengan kadang maghrib itulah nak selesaikan anak-anak, isteri, dia punya keperluan-keperluan. Kita tak boleh salahkan. Jadi macam mana kita berikan alternatif pada mereka? Kita buatkan ban. Bila ada rakaman, barulah adalah perkongsian. Kalau sini 2 orang, orang luar adalah 2 orang. Jadi adalah manfaat. Ya puan. Amin. Baiklah, yang saya bicarakan ini ialah kewujudan roh dan juga jasad. Yang saya bincang ini ialah kewujudan roh dan juga jasad. Adapun mengenai alam barzakh itu perbincangan yang rumit, perbincangan yang banyak khilafnya. Yang pastinya dalam alam barzakh itu roh kita tak mati. Kalau roh kita pula sekarang hanya bermula tiada setelah Tuhan adakan roh kita, bukan maksudnya jasad kita belum ada, sampai bila-bila roh itu kekal. Antara 10 yang Allah Ta'ala jadikan, dia tak binasa sampai bila-bila, antaranya ialah roh. Lagi apa dia? Syurga, neraka. Jadi roh kita tu memang kekal sampai bila. Yang saya bicarakan tadi, yang saya bicarakan ini ialah kewujudan kita. Bila sebut saja kewujudan diri kita, roh dan juga jasad. Ada puan Baiklah. Apabila kita dah faham tentang kudrat ini, apabila kita bicarakan tentang iradah tadi, iradah itu menentukan sebahagian perkara yang mungkinat. Seperti sekarang, Tuhan menentukan 50 orang sahaja. Sedangkan kalau soluhi kelayakan 100,000. Dah faham begitu. Dan tanjiz ini bukan terlaksana sekarang. Dia terlaksana sedia kala lagi. Dinamakan sebagai apa dia? Qadir. Bukan tanjizul hadis, bahkan tanjizul qadir. Dah masuk. Kita katakan iradah ini terjemahkan sebagai apa dia? Berkehendak. Ini merujuk kepada diri sifat. Tuhan itu bersifat dengan
berkehendak. Berkehendak tu apa dia? Iradah lah. Baiklah, apakah ta'alluq bagi iradah? Dinamakan sebagai apa dia? Takhsis. Takhsis ataupun ta'yin. Bahasa Melayunya kita terjemahkan sebagai menentukan. Bila Tuhan ada sifat berkehendak, maka Tuhan berkehendak. Bila Tuhan ada sifat berkehendak, maka Tuhan berkehendak. Jadi berkehendak itulah dinamakan sebagai ta'alluq. Ni secara khususnya, secara makna yang lebih jelas lagi, ta'alluq itu ialah takhsis. Jadi berkehendak artinya menentukan di sini, menentukan. Baiklah. Bila sebut saja Tuhan menentukan, ta'alluq Tuhan itu dinamakan sebagai soluhi. Segala mungkinan. Kelayakan Tuhan ataupun layak, patut saja Tuhan menentukan apa-apa perkara yang mungkin, bukannya perkara yang mustahil, dan juga bukan perkara yang wajibat. Ini mustahilat. Hanya perkara mungkin saja. Tapi bila merujuk kepada tanjiz, tanjiz artinya terlaksana. Artinya dah tentu ke belum? Yang ini sekadar kelayakan, dah tentu ke belum? Jadi Tuhan menentukan bila? Tuhan menentukan qadimun. Qadimun artinya sejak azali lagi. Sejak azali lagi Tuhan telah tentukan. Sejak azali Tuhan tentukan apa dia? Semua kemungkinan ke? Tidak. Sebahagian. Sebahagian mungkinat saja, bukan semua. Jadi kita terima sajalah, kita ini Tuhan tentukan kita sebagai rakyat biasa. Sebahagian saja mungkinat, bukan semua. Sejak azali lagi Tuhan telah tentukan. Sebahagian mungkinat termasuk juga perbuatan makhluk yang ikhtiariah, boleh nak mengelak. Jadi bukan tidak. Ya. Mungkinan ni termasuk juga segala perbuatan hamba. Termasuk juga perbuatan hamba. Semua mungkinat dalam itu. Mungkin semuanya adalah bawah ta'alluq iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kita katakan Tuhan berkehendak sejak azali lagi menentukan apa-apa yang berlaku. Kalau kelayakan semua, tapi sebahagian saja yang Allah Ta'ala tentukan, sebahagian lagi Tuhan tak pilih. Apabila kita faham begini, perkaitan antara kudrat, iradat. Dah jelas ada iradat ni. Ada soalan lagi? Ada soalan ni, iradah ni. Sebahagian. Saya dah huraikan tadi dah. Macam inilah. Boleh tak kita bermata 4? Bermata 6? Harus saja. Harus sejak azali kita ni bermata 6, bermata 4, tak ada masalah pun selagi ada ruang boleh letak. Tapi Tuhan tentukan berapa mata kita? 2. Itu Tuhan, ini namakan sebagai Tuhan tentukan sebahagian mungkinat mata 2, telinga 2. Boleh saja Tuhan jadikan mata 1 macam Dajjal. Tapi Tuhan tak jadikan kita begitu. Boleh tak Dajjal mata 10? Tak ada masalah. Tapi Tuhan tentukan mata Dajjal hanyalah 1. Tuhan jadikan mulut kita banyak, tak ada masalah. Tapi mulut kita 1. Tu jelas buat. Ada kesamaan tu lagi.
Tak apa, kalau kita tak faham, kita ni lah, jangan buat faham jadi masalah. Yang paling masalah sekarang ada satu checkmark dia. Yang masalah sekarang kita gagal faham bahawasanya kita gagal faham. Sekarang kita gagal faham bahawasanya kita tu gagal faham, tapi kita gagal faham kita tu gagal faham. Jangan macam tu Kalau kita tak tahu, kita tak tahu, kita tak tahu. Kita katakan iradah Allah Ta'ala. Apa iradah? Kita faham tentang ta'alluq bagi iradah tu apa dia? Ta'alluq bagi iradah menentukan. Apakah menentukan ini? Apa yang Tuhan tentukan? Segala mungkinat. Faham ni? Segala mungkinat. Apa-apa perkara yang mungkin. Kita bermata 2 mungkinat, mata 4 mungkinat, mata 10 mungkinat. Tapi apa yang Tuhan dah tentukan ini secara soluhi. Tapi yang tanjiznya ni segala. Yang tanjiznya, yang benar-benar terlaksana, itu nama tanjiz, terlaksana. Kita kata Tuhan tentukan yang yang Tuhan tentukan sebenarnya berapa? Hanyalah mata 2. Itu dinamakan sebagai sebahagian. Yang ini mata 1, mata 2, mata 4, mata sampai bermacam-macam mata semua boleh. Tapi Tuhan tentukan mata berapa? 2 saja. Bahagian mungkinan. Jelas tuan? Baiklah. Kalau dah tak ada bab iradah ni, kita masuk lagi bab lain. Baiklah. Manusia ini beriradah ataupun tidak? Ni masalah besar ni. Manusia ini ada iradah ataupun tidak? Ada. Kalau tak ada iradah, makanya kita ini seperti robot. Kalau manusia ini tak ada iradah, tak ada orang kahwinnya. Kalau manusia ini tak ada iradah, tak ada orang pergi kerja pun. Manusia mesti ada iradah. Manusia ada iradah. Manusia ada kudrah. Ada tak iradah manusia ini bertakluk? Ya, manusia juga bertakluk. Iradah manusia bertakluk. Sebab itulah kita tak tidur atas pokok. Apakah ta'alluq iradah kita? Tidur atas katil. Itu realiti. Maknanya iradah kita ini bertakluk. Jadi persoalannya, Tuhan ada iradah, manusia ada iradah. Kalau sebelum ni saya dah bicara tak tentang kudrah manusia dengan kudrah Tuhan? Tak juga kan? Tak? Belum kan? Tuhan ada kudrah, manusia ada kudrah. Kudrah Tuhan bertakluk, kudrah manusia bertakluk. Apakah beza antara kudrah Tuhan dengan kudrah manusia? Kudrah Tuhan, takluk dia apa dia? Ijad. Kudrah manusia, takluk dia apa dia? Kasbun, usaha. Ini yang ramai kelinci ni. Orang-orang terdahulu, masyarakat-masyarakat yang terdahulu, ilmuwan-ilmuwan terdahulu, firqah-firqah yang terdahulu, ada yang tidak seiring dengan pandangan ahli sunnah wal jamaah dalam bicara ini. Dalam bicara apa dia? Bicara tentang qada dan qadar, bicara tentang kudrah manusia ini. Bismillah. Jadi kita jalan serentak antara kudrah, iradah, kaitan manusia dan juga Tuhan. Ini bukan masalah janji, ini masalah orang tanya. Jadi masalah orang tanya saya jawab lah. Bukan saya tuju kepada dia tak. I nak release tension, tak nak cut dengan yang lain. Ini berdasarkan pada audio kita lah. Audio kita nak faham, kita cari. Kudrah Allah. Apa takluk kudrah Allah Ta'ala? Iaitulah ijad.
kudrah manusia, kudrah hamba, kudrah hamba, ini kekunci dia, kasbun, kasab, usaha, menjadikan. Apa maksud menjadikan? Daripada Adam, daripada tiada kepada wujud, kepada ada. Baiklah, kita fahamkan dulu sebab iradah. Apa yang dimaksudkan perbuatan kita? Apa-apa yang menjadi perkara yang berkaitan ataupun sifat yang berkaitan dengan iradah kita. Jangan dalam perbincangan ini kita tidak melibatkan perkara luar. Kita tidak melibatkan perkara luar. Bila saya angkat ni, mengangkat ataupun melontar, kita melontar yang bergerak benda ni, kita tak bicara. Kita tak bicara perkara itu. Ini namakan sebagai hukum tawallud, hukum rentetan, hukum keterusanan, kesan daripada sesuatu. Tak bicara itu. Kita bicarakan tentang perbuatan hamba ialah apa-apa sifat yang terlahir pada diri kita ini berkaitan dengan kudrah kita. Contoh, saya mengangkat tangan. Saya mengangkat tangan. Jadi dinamakan sebagai mengangkat. Saya berjalan. Jadi mengangkat tangan. Apa maksud mengangkat tangan? Keberadaan tangan ini berkedudukan lebih tinggi daripada pinggang saya. Itu maksudnya mengangkat tangan. Keberadaan, artinya suatu sifat berada tangan ini atas daripada pihak pinggang saya, yang mana keberadaan ini di atas ini berkait dengan kudrah saya. Berkait dengan kudrah saya. Yang dimaksudkan kudrah saya ialah suatu kemampuan yang ada pada tangan saya. Bukan kemampuan ini pada pinggul saya, pada kaki saya, tidak. Kemampuan yang ada, itu kudrah, kemampuan. Kudrah yang ada pada tangan saya itu. Dengan sifat itu, maka berkaitlah tangan saya terangkat ke atas. Bukannya perkara yang luaran. Saya tak bincangkan perkara luaran. Ini dia maksud sebagai perbuatan hamba. Jangan silap faham. Gerak ni, padam ni, itu bukan perbincangan. Yang dimaksud dengan perbuatan hamba ialah suatu sifat yang baru terbit kaitan pada diri hamba, pada diri kita, yang mananya perkara tersebut masih lagi dalam diri kita. Tak libatkan perkara luar, melibatkan pada diri kita. Itu perbincangan asal. Lalu terangkat tangan saya ini berkait dengan apa dia? Kudrah saya. Apa itu kudrah saya? Kemampuan yang ada pada di tangan saya. Bukan pada kaki, pada tangan saya. Jadinya perkaitan kudrah tangan saya dan juga terangkatnya tangan saya. Kudrah itu bertakluk. Apa takluknya? Menggerakkan tangan ke atas. Artinya mengkedudukankan tangan itu pada tempat yang tinggi berbanding pinggang saya. Faham gitu kan? Ini pun pakai bahasa-bahasa untuk mudah faham tadi. Baiklah. Lalunya, apakah perkaitan antara kudrah Allah Ta'ala dengan terangkatnya tangan ini? Allah Ta'ala menciptakan tangan saya. Allah Ta'ala menciptakan kudrah, kemampuan pada tangan saya. Dan Allah Ta'ala menciptakan sifat kedudukan tangan saya ini berada di atas. Sifat kedudukan tangan saya ini berada di
atas. Jelas itu Semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkaitan antara kudrah saya dan juga terangkat ini, adakah kudrah saya itu menjadikan sifat keberadaan tangan saya di atas? Tidak. Hanyalah kasbun, perbuatan. Perbuatan, bukan menjadikan. Yang menjadikan keberadaan tangan saya di atas ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dia menjadikan kudrah, menjadikan tangan, dia menjadikan sifat keberadaan tangan saya ini di atas. Kita buat gambar rajah pula. Ya, kita ni orang, bukan kata tuan-tuan, dengan saya pun memang kita ni otak bengar. Bukan kata tuan-tuan kalau tak buat gambar rajah ni macam pandai sendiri, syak sendiri. Kita buat gambar rajah ni baru dah kita jelas Kudrah Allah Ta'ala, kudrah Allah, kudrah hamba. Terangkat ni tangan. Saya pun tak pandai nak lukis-lukis. Kudrah Allah Ta'ala. Kalau kudrah hamba kat mana? Sebenarnya kudrah hamba adalah pada diri tangan ni. Tapi kalau saya letak dalam ni lagi tuan-tuan tak nampak kan. Jadi saya asingkan untuk perkataan dia. Kudrah Allah Ta'ala, apa dia berkaitan kudrah Allah Ta'ala tadi? Ijad. Kena ingat tu. Ijad. Menjadikan daripada tiada kepada ada. Tuhan menjadikan tangan saya, menjadikan tangan. Lagi apa lagi Tuhan jadikan? Tuhan menjadikan kudrat saya. Ini kudrat saya sinilah, faham ke sini? Kudrat. Sifat kudrat ni sifat kudrat. Bukan itu saja, bahkan Allah Ta'ala menjadikan apa dia? Terangkat tangan di atas. Apa maksud terangkat tangan di atas? Keberadaan tangan pada tempat atas. Ini untuk mudah faham je. Tangan ada di atas. Jelas? Ni semua Allah Ta'ala jadikan. Ini dinamakan sebagaimana Tuhan menciptakan tangan kita, Tuhan menciptakan sifat kudrat kita, Tuhan menciptakan juga apa dia? Tangan, apa nama keberadaan tangan kita di atas. Itu perkaitannya. Baiklah, apabila kita bincangkan perkara tentang perkara ini, kita lihat pada satu saja. Ini kita stop dulu Kita stop dulu. Kita lihat sini saja. Tuhan menjadikan keberadaan tangan kita di atas. Lihat pula kudrat manusia. Kudrat hamba sinilah. Kudrat hamba itu dia bertakluk. Tapi kudrat hamba itu bukan takluknya ijad, menjadikan. Apabila kita ada kudrat, tiba-tiba kita mengangkat tangan kita, ada perkaitan kudrat dengan terangkatnya tangan. Ada perkaitan. Tapi perkaitan ini bukan kita mengadakan sifat tersebut. Ada tak perkaitan? Ada ke takluk? Itu dinamakan sebagai takluk. Ada. Dinamakan sebagai apa dia? Perbuatan. Perbuatan hamba. Perbuatan tu ada perkaitan. Kalau kita katakan kita mengadakan juga keberadaan tangan kita di atas, Tuhan juga mengadakan, dah ada dua kudrah yang muassir. Ini dia maksud sebagai muassir yang lebih kesan. Jadi yang kita ini ghairu muassir. Dia tidak muassir. Ghairu muassir, tidak memberi kesan, tidak memberi bekas, artinya tidak mengadakan. Maka dinamakan ta'alluq ini sebagai kasbun. Dinamakan sebagai apa dia? Usaha. Sebab dia tak beri bekas. Habis tu macam mana tak beri bekas ni? Baik, itu kritikan daripada aliran luar. Kalau macam tu hamba tak ada kudrah lah.
Kalau kita kata tak ada kudrat, kesan daripada ada kudrat itu antara ni lah kita dapat rasa. Kau tolak kita berdengi-dengi. Tolak kau tak senang, tolak kita berdengi-dengi. Artinya kita tahu kemampuan ini tak memadai untuk yang ini, kemampuan yang ini memadai untuk ini. Kita dapat kesan, bermaknanya ada kudrat. Habis tu nak masuk dalam lagi. Inilah bicarakan tentang perbuatan Tuhan. Benda ini pun kita tak boleh nak fikir. Dia punya sedalam-dalamnya apatah perkara-perkara yang lain. Kalau kita dapat memahami perkara tersebut, tauhid fil af'al, ini basic. Dapat menerima dengan hati kita semuanya Allah Ta'ala jadikan. Ini asas untuk masuk perkara yang lebih lanjut tentang ketahuidan Allah Subhanahu Ta'ala. Tapi kalau yang ini asas kita tak mampu, jangan nak cerita tentang tauhid sifat, tauhid zat. Bukan cerita di mulut, bukan akal di lidah, tapi akal pada sanubari, akal pada diri kita, akal pada hati kita. Mengenal dengan cara Allah Ta'ala berikan faham. Kalau sekadar kenal dengan cara mulut ni tak semestinya. Itu bukan kenal secara yang dinamakan sebagai ainul yakin. Dia hanyalah ilmu yakin. Yang dimaksud dengan ilmu yakin, dia sekadar syubhah yang timbul, barulah kita hujah. Sekadar itu ilmu yakin. Tapi kalau ainul yakin tak melibatkan perkara luar, melibatkan perkara tersebut. Memang benar-benar kita menghadapi perkara tersebut, kita tahu perkara tersebut. Kasih sayang, ilmu yakinnya PhD, berpuluh-puluh tingkat buku. Kasih sayang yang sejati, contohnya seorang ibu yang menjaga anak. Itu realitinya. Allah Ta'ala campakkan, dia faham apa itu kasih, apa itu sayang. PhD berlambat-lambat pun tapi tidak ada anak, tidak ada bapa dia yang jaga, dia tak ada persekitaran tentang kasih sayang, dia tak akan faham apa itu sayang. Tapi ainul yakinnya seorang ibu terhadap anaknya, dia faham apa itu kasih sayang. Tuan-tuan, baiklah, apabila kita faham di sini, ada tak berkaitan kudrat hamba dengan bergeraknya tangan kita tadi? Ya, ada berkaitan. Takluk itu dinamakan sebagai kasbun, usaha. Bila kita dah faham begini, barulah kita masuk bicara tentang apa dia? Bicarakan tentang iradah. Iradah Allah Ta'ala itu iradah Allah, iradah Allah Ta'ala itu adanya siapa tadi? Saluhi. Kemudian adanya apa dia? Tanjiz. Apa maksud iradah tanjiz? Menentukan. Taksis, menentukan. Terangkatnya tangan saya Allah Ta'ala telah tentukan tangan saya. Allah Ta'ala telah tentukan saya ada iradah. Allah Ta'ala telah tentukan tangan saya terangkat. Jelas Allah Ta'ala tentukan tangan saya. Allah Ta'ala tentukan juga tangan saya inilah, bukan panjang lagi tak. Sekat ni je Allah Ta'ala tentukan. Dan Allah Ta'ala tentukan kemampuan pada Allah Ta'ala tentukan iradah pada diri saya. Ada sifat iradah pada diri saya. Dan Allah Ta'ala menentukan perkara ini, terangkatnya perkara tersebut. Kita pula macam mana? Kita ada iradah? Ada. Kan seperti saya kata tadi, kalau kita tidak ada iradah, maka orang tak akan kahwin. Kalau kita tak ada iradah, maka kita tidur dalam kubang pasu boleh, kita tidur. Tak. Tapi sekarang kita nak tidur kat mana? Atas katil. Sekarang umur 40-50, buat tidur atas lantai. Tak ada punya. Tanya sakit sini kan. Nak tidur tempat selesa. Mana kita ada iradah? Ada. Jangan nafikan iradah. Persoalannya sekarang,
apakah perkaitan iradah kita dengan terangkat tangan tadi? Adakah iradah kita tadi yang menentukan terjadinya angkat tangan? Kalau kita katakan iradah Allah Ta'ala itu menentukan, dalam kategori apa dia kata tadi? Taksir. Betul? Sebagai kudrat dan juga iradah, ta'alluqnya adalah taksir. Jadi persoalannya, adakah iradah manusia itu juga sebagai taksir terangkatnya tangan? Ini jadi persoalan. Ini sebenarnya. Ini sebenarnya. Jadinya, persoalan timbul tadi, sebagaimana yang saya bawakan tadi, adakah iradah kita ini yang menentukan? Kena faham taksir ni. Bila sebut saja taksir, kena ingat tu, taksir tidak. Bila sebut saja taksir, sesuatu yang menerima kesan tak boleh daripada dua yang memberi kesan. Ada tisu tak? Ada tisu? Ada. Kertas kosong ke, kertas tak pakai ke? Nak demo sikit. Demo sikit. Korban sikit. Ada. Terima kasih. Alhamdulillah. Bukan nak relax ingus tak? Kena faham taksir. Konsep taksir tu kena ingat. Kena ingat sampai bila agar kita tidak tersilap faham taksir. Sesuatu kesan tidak boleh dari dua yang memberi kesan. Ni dia punya kata kunci dia. Kesan tengok kesan. Tuan-tuan tengok ada dia tulis lah. Nak tunjuk saya nak jadi macam magic show lah. Tisu bersifat terpisah kita katakan sebagai bersifat terpisah. Tisu ni dia kan ni jirim-jirim yang ittisal. Ittisal artinya jirim-jirim ni bergabung antara satu dengan yang lain, saling berhubungan. Jadi saya pilih pisahkan dia. Tak cantik ni. Ni. Terkoyak artinya terpisah, terkoyak. Jadi kesan. Ini apa sebagai kesan. Sekarang dah terkoyak belum? Dah. Jadi boleh tak nak koyak kali kedua? Tak boleh. Ini kalau kita lihat kepada kudrat, lihat kepada mengadakan. Tapi melihat pada menentukan begitu juga. Hanya satu yang memberi kesan, tak boleh dua yang memberi kesan. Ingat, satu kesan tak boleh daripada dua yang memberi kesan. Dia kena satu saja memberi kesan. Ada soalan tak? Ada macam pening. Mungkin tak apa, sekejap lagi saya bawa contoh lain. Tapi kena ingat satu kesan tak boleh daripada dua yang memberi kesan. Dia kena satu juga. Tapi kalau yang memberi kesan itu memberi kesan kepada yang banyak, tak ada masalah. Tapi kalau satu yang menerima kesan, dia tak boleh daripada banyak yang memberi kesan. Dia kena satu saja. Ingat, satu kesan tak boleh daripada dua yang memberi kesan. Kalau 3, 4 lagi lah tak boleh. Bila kita dah faham begitu, kita ada iradah. Tertentunya tangan ke atas ini, adakah taksir daripada kehendak kita? Segi zahirnya kita kata memanglah kita kehendak. Betul? Kita yang kehendak, betul? Kita yang kehendak. Ini jadi masalah sekarang. Kita rasa kita yang kehendak. Macam mana pula kau boleh nafikan? Lalu kita mengatakan, ya, kita ada kehendak. Saya boleh letak tangan sini, boleh letak tangan sini, boleh letak tangan sini, semua boleh. Tapi yang terjadinya dan juga yang saya pilih, yang tertentunya dan yang saya pilih di sini.
Dan bila dilihat kepada sebaliknya, pada yang lebih peringkat lagi atas lagi, sebenarnya ditentukan ataupun terjadinya ketentuan ini sebenarnya hanyalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada keliru lagi, tak apa, kita bawa lagi. Iradah Allah Ta'ala, iradah Allah Ta'ala ada yang berkaitan dengan perbuatan ikhtiar dipilih hamba. Dan ada juga iradah Allah Ta'ala selain, untuk mudah faham selain perbuatan ikhtiar hamba. Selain perbuatan ikhtiar hamba, perbuatan kita ada dua. Ada perbuatan yang ikhtiar kita. Perbuatan ikhtiar kita apa? Nak makan, nak minum, nak apa semua. Tapi kalau tuan-tuan tengah dengar saya cakap ni, terlelap, tuan-tuan memang saja ke dah niat ke nak tidur ke? Tak kan? Tiba-tiba berdesin tuan-tuan nak ke berdesin? Tak apalah. Orang lelaki tak apa, orang perempuan kalau terkentut depan suami lagi, dia nak kentut betul-betul ke? Tak, tapi bukan perbuatan yang dia inginkan. Jelas, ini perbuatan yang bukan dia kehendakkan. Kita dah tertua, dah tercingit tengah jalan, terkencing tengah jalan, dia berlaku kan? Kita nak ke? Tak. Perbuatan itu bukan pilihan kita. Kita nak tidur, macam mana tahan nak jaga, terlelap juga. Kita nak ke lelap tu? Tak. Itu perbuatan hamba. Kalau bicara tentang pokok, yang lain semua lagilah tidak ada bersifat iradah. Bicara pula tentang perbuatan hamba yang bangsa iradah, yang bangsa ikhtiar kita. Pada kita ini ada juga perbuatan yang bangsa kita pilih. Ini jadi persoalan sekarang. Iradah Tuhan yang berkaitan dengan perbuatan ikhtiar hamba. Saya nak letak tangan kat atas tadi. Ni. Macam manakah apakah perbincangan ni? Saya bagi contoh yang paling mudah. Bagi saya lah, kalau ada tuan-tuan ada contoh yang mudah lagi, kita boleh kongsikan. Seorang kanak-kanak memilih untuk membeli, dia keluar dengan ayah dia, pergi ke Econ-Safe, pergi supermarket apa semua, tengok teddy bear yang besar. Kanak-kanak itu memilih teddy bear A, besar. Lalu pada ketika itu dia kecil lagi, tunjuk daddy nak ni. Kendak dia ialah teddy bear yang besar. Bapak dia pula dah hujung bulan macam kita ni, hujung bulan dah lama, tinggal apa keratnya. Kan tak balik kan, kesian pula dah lama tak beli barang-barang untuk anak, untuk mainan. Nak beli juga contoh kita ni. Lalu ada pula teddy bear B, C dan D. Maka pada ketika itu apa dia kita buat? Kita pilih yang mampu dengan kita. Yang kecil cukuplah, gantung-gantung dekat kunci. Ambil yang kecil untuk anak. Jadi pilihan anak tadi terjadi ke tidak? Tak terjadi. Situasi yang kedua, memang awal bulan duit tengah banyak. Anak-anak tadi nak pilih yang A tadi yang A. Yang bapak dia dengan bangga diri depan mak dia pula, konon je lah. Abang ada duit. Belikan juga teddy bear yang A tadi. Dua situasi ini apa yang kita dapat bezakan? Adakah pilihan kanak-kanak itu yang memberi kesan terjadinya pembelian, ataupun pemilihan, penentuan ayahnya yang terjadinya pembelian? Yang mana? Ayahnya. Sama ada situasi yang anak tadi terjadinya pembelian A atau pembelian B dan sebagainya, semuanya adalah ketentuan ayahnya. Yang ini dimasukkan dengan
takhsis ta'yin yang memberi kesan terjadinya sesuatu. Jelas tu Yang terjadinya sesuatu itu ialah kehendak bapaknya tadilah yang takhsis. Adapun anaknya tadi ada memilih tak? Ia memilih, tapi terjadi tak? Itu namakan sebagai ketentuan anak tadi, bukanlah penentu perkara itu terjadi pembelian itu. Siapa yang menentukan terjadi pembelian? Bapak. Ini untuk mendekat faham. Jadi pada diri kita, kita nak macam-macam yang kita nak. Betul. Ada kalanya kehendak kita terlaksana. Kita rasa inilah ketentuan aku yang menjadikan, yang memberi kesan. Ada kalanya nak jadi masyhur, nak jadi ni, tapi terjadi tak? Tak. Ini menunjukkan apa dia? Bukanlah kehendak kita yang terjadi, yang menentukan terjadi perkara tersebut, tapi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan perkara itu. Jelas tuan-tuan. Ada tak pilihan kita? Ada, tapi tidak taksir, tidaklah yang memberi kesan terjadinya. Jadi kita memilih, itulah yang dinamakan sebagai apa dia? Kasbun. Ta'alluq iradah kita itu kasbun. Jadi kasbun ini perbincangan tentang kudrah hamba dan juga iradah hamba, ta'alluq tadi. Itu dinamakan sebagai usaha kita, dalam usaha dan ikhtiar tu. Kita memilih, kita berazam, kita beretikad, kita kita berqasad. Qasad kita itu jadi iradah itu. Tapi yang terjadinya sesuatu itu Allah Ta'ala. Itu kadang-kadang tengok Allahu Akbar, rumah terbakar, cepat kita lari. Betul? Jadi kehendak kita itu tidak terlaksana. Kita memilih, tapi yang menentukan perkara itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak memperhaluskan lagi, ini jadi masalah. Kenapa dia? Iradah kita itu, pilihan kita itu ialah sesuatu yang bangsa sirullah, bangsa rahsia Tuhan yang ada pada diri kita. Dengan yang kemampuan kita memilih itu, itulah jatuhnya hukum taklif, hukum syarak. Sama ada kita memilih untuk buat baik ataupun memilih untuk buat jahat. Semuanya di sini. Kalau kita duduk kaji dalam lagi, kau jadi isim nanti. Tak perlu. Yang perlu kita mengisbatkan adanya perkaitan terjadinya sesuatu itu dengan iradah kita, dan iradah kita itu tidak memberi kesan. Ada perkaitan? Ada. Nak lebih lagi? Serah pada Allah SWT, tak payah. Dah jangan nak perlu-perlu dalam lagi dah. Kita tak mampu. Kecuali Allah Ta'ala campakkan makrifah kepada kita. Allah Ta'ala campakkan pengetahuan pada kita secara zauqiyah Allah Ta'ala bagi, yang kita tak boleh nak lafazkan kepada orang. Itu rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing. Ada soalan lagi tuan-tuan? Tadi saya nak sentuhkan satu perkara, saya terlupa. Nak cerita satu benda tadi, lupa Air baru Air baru baru Nescafe. Oh, tahu je minat saya Nescafe. Saya lupa lah tuan-tuan apa nak sebut tadi yang berkaitan dengan ni. Ada soalan lagi? Saya tak ada. Kalau saya masuk bab ilmu nanti lagi panjang. Saya nak jelaskan berkaitan contoh yang biasa disebutkan, kita mengharapkan rezeki Allah bagi sebagai saja. Macam mana? Kita berdoa rezeki, tapi Allah kurniakan sebahagian di dunia dan sebagainya. Lebih macam tu lah. Ataupun sebahagian di kemudian hari. Mana sebahagian tak kurun. Allah Subhanahu Wa Taala bernama Al-Latif. Artinya Allah Ta'ala itu mengetahui tiap-tiap perkara itu sehalus-halusnya, meliputi tiap-tiap perkara. Manusia kita ni tuan-tuan, kita ada pengetahuan, tapi pengetahuan kita ini amat terbatas. Contoh, sebab apa kita berdoa anak kita berjaya UPSR, berjaya PMR, berjaya SPM? Sebab apa?
untuk anak kita masuk universiti, betul? Ke sebab nak tayang kat orang je anak kita UPSR tinggi. Sedih macam tu Dah, sebenarnya untuk ibu yang ikhlas, ibu bapa yang ikhlas, bukannya nak sebagai keegoan, nak megah-megah. Kalau nak megah-megah, nak tunjuk orang anak UPSR 6A, SPM 11A itu mak bapak yang tak betul lah tu kan. Yang pentingkan diri sendiri. Kalau mak bapak yang ikhlas, dia anak dia tadi berjaya dalam peperiksaan tadi, yang dilihat bila anak tadi berjaya dalam sekolah rendah, sekolah menengah, akan masuk universiti yang lebih mudah dia belajar. Dia boleh belajar mana-mana dia nak. Itu sebenarnya tujuan dia. Dan adakah itu tujuan sebenarnya mak bapak? Anak dia asal belajar je, masuk universiti sampai tak habis? Tidak. Apakah tujuan dia anak dia masuk universiti? Untuk apa? Dia kalau ada sijil, ada godang juga pangkatnya. Rasanya godang juga lah pangkatnya. Maknanya mudah dia akan datang. Hidupnya ialah selesa. Kesimpulannya macam mana? Kita berdoa untuk UPSR tadi apa dia? Untuk anak kita berjaya kehidupannya akan datang. Itu sebenarnya tujuan kita. Ini saja akal kita yang mampu kita fikir. Betul, itu saja yang kita faham. Sedangkan anak kita itu berjaya di dunia, mewah di dunia, contoh senang di dunia, bukan semata-mata kerja yang besar. Ada lagi pelbagai cara sebagai perniagaan. Ini yang kita tak nampak. Betul, kita tak nampak. Oleh kerana itulah Rabbana atina fid dunya hasanah. Datangkan, berikan kami di dunia ini akan kebaikan umum. Kenapa? Kerana kita tidak tahu manakah yang sepatutnya. Tapi dalam masa yang sama juga kita menggunakan hukum hukum adat biasa. Hukum adat biasa nak masuk sekolah menengah, kalau tak dibiasaan nak masuk sekolah yang tinggi-tinggi boleh? Tak boleh. Hukum adat ni yang apa? Maka adatnya keturutan tu lah. Jadi kita berdoa. Kita berdoa macam mana? Sunanul kaum yang Allah Ta'ala ciptakan, ataupun hukum adat yang Tuhan ciptakan. Itulah satu step-step kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak terjadi perkara tersebut, adakah Tuhan tak perkenankan? Tak. Tuhan bersifat dengan latif. Tuhan tahu niat kita tadi tu. Niat kita tadi UPSR berjaya tu kerana sekolah menengah, kerana universiti, kerana kerja, kerana hidup mudah. Tu Tuhan tahu semua. Tapi laluannya pelbagai. Macam-macam cara Tuhan boleh bagikan. Bila tu sih. Sebab kita nampak macam Tuhan tak perkenankan, tapi sebenarnya Tuhan perkenankan. Tapi dalam bentuk yang berbeza yang kita tidak faham. Oleh kerana Tuhan mengetahui setiap suatu langkah itu semua Tuhan tahu, kerana Dia ciptakan. Kerana Dia ciptakan, oleh kerana itulah kita rasa macam Tuhan tak makbulkan, tapi sebenarnya Tuhan makbulkan. Tuhan beri lebih baik daripada itu lagi. Kadang-kadang lagi ada soalan lain. Ya. Tuhan mengetahui sejak azali. Itu pengetahuan Allah SWT. Kemudian ada kaitan pula. Apabila Allah Ta'ala menciptakan qalam, pena, Tuhan suruh pena itu catatkan, tuliskan apa yang akan berlaku segala-galanya. Maka pena itu menulis di Lauh Mahfuz. Pada Lauh Mahfuz itu adanya kenyataan-kenyataan apa yang akan berlaku. Di Lauh Mahfuz itu adanya perbincangan, adanya Quran, adanya Injil, adanya Taurat. Semua ada di situ Lauh Mahfuz. Termasuklah umur kita, rezeki kita dan sebagainya. Lalu dalam masa yang sama juga ada perbincangan setahun sekali malaikat menuliskan umur kita, rezeki kita dan sebagainya, betul? Yang setahun sekali ada juga. Yang boleh berubah-ubah ialah setahun sekali itu memang berubah-ubah. Di Lauh Mahfuz boleh berubah, tapi di ilmu Allah Ta'ala tidak berubah sama sekali. Antara perbincangannya itu ialah tentang qada mu'allaq, qada mubram. Artinya ketentuan Tuhan yang mubram, yang tak akan berubah sampai bila-bila.
buat macam mana pun tak akan berubah. Ada satu lagi ketentuan Tuhan yang boleh berubah, seperti dengan sebab kita berdoa, dengan sebab apa dia, kita buat baik, dengan sebab kita apa dia, bersedekah dan sebagainya. Jadi doa itu merubah akan takdir. Takdir yang mana? Bukan dalam ilmu Allah Ta'ala, tapi pada Lauh Mahfuz, pada apa nama catatan para malaikat tersebut. Bila itu dinamakan sebagai qada muallaq. Dan doa itu sebenarnya, doa itu sendiri pun telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dah tentukan bahawasanya kita berdoa, ya Allah jauhkan aku daripada bala pada hari ini. Jadi kalau takdir daripada qada muallaqnya, kita kena langgar. Tapi dengan sebab kita berdoa tadi, hari itu tak kena langgar. Nampak? Kita berdoa itu pun dah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas kan? Ada soalan lain? Yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Kata saya tak jawab, saya tinggalkan. Qabdah. Ta'alluq. Tadi dibicarakan tentang ta'alluq, tentang kudrah tadi. Kudrah ijad dan idam tadi. Ta'alluq idam dan juga ijad tadi. Jadi timbulnya konsep qabdah tadi tu apabila kita menggabungkan antara i'dam dan juga ijad. Itu yang qabdah tadi tu. Kalau tadi saya sampai sini saja tuan-tuan. Ada soalan tak ada? InsyaAllah kita masuk pula mengenai sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Panjanglah cara tersebut. Yang benar itu datang daripada Allah Taala, segala kekuatan, kedaifan, kegelinciran itu datang daripada diri saya sendiri. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna hadza jam'an mafhuma tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma fiddin wa alimna ta'wila. Allah faqih dzurriyyatana fiddin wa alimna ta'wila. Allahumma yassir umurana fid dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik.